Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Hussein Ismail. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, Kupu SB mempunyai potensi dalam melahirkan para guru yang bukan saja mendidik dalam pengajian Islam, bahkan subjek-subjek umum yang lain. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Kerajaan Thailand. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyifatkan lawatan Perdana Menteri Kerajaan Thailand mencerminkan hubungan erat yang sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Thailand. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB juga mempunyai potensi dalam melahirkan para guru yang bukan saja mendidik dalam pengajian Islam, bahkan subjek-subjek umum yang lain juga. Bertitah pada Majlis Convocation ke-13 Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB pagi tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan keyakinan Kupu SB juga boleh memainkan peranan membimbing bagaimana untuk memberikan kefahaman yang betul kepada generasi muda mengenai penggunaan media sosial dan sekaligus mengenai pengurusan masjid. Dalam titah baginda memperingatkan ilmu dan pengalaman yang diraih oleh para graduan adalah amanah untuk diamalkan dan dicurahkan kepada masyarakat. Pendidikan bukanlah proses berkala, malah merupakan proses berterusan untuk sepanjang hayat. Pendidikan bukan hanya berlaku di sekolah, malah berterusan hingga ke rumah atau ke mana sahaja. Pendidikan sebenar sepatutnya berlaku di rumah atau dalam keluarga, kerana masa anak-anak adalah lebih banyak di rumah berbanding di sekolah. Kerana itu, institusi keluarga mempunyai peranan penting dalam menyambung pembelajaran anak-anak di sekolah. Baginda bertitah sekarang negara mendapati masyarakat secara umum telah dilanda oleh pelbagai isu sosial kesan daripada penyalahgunaan media sosial atau medsos. Ini jika tidak dikawal, ia boleh memberi kesan kepada mental, akhlak dan pembaziran. Begitu juga boleh menyuburkan angan-angan fantasi yang jauh dari realiti. Maka dalam hubungan ini, institusi keluarga berkewajipan untuk mengambil tahu segala aktiviti yang tidak sihat anak-anak di dalam dan di luar rumah. Di sini, pihak-pihak berwajib yang menangani teknologi maklumat dan komunikasi adalah dikehendaki untuk menggandakan usaha memantau
dan mengawal laman sesawang, aplikasi dan permainan video atau media sosial yang boleh menjejaskan akidah, akhlak, kesihatan dan disiplin. Baginda bertitah menyatakan rasa gembira kerana Kupu SB telah mula mengaturkan pelajar-pelajarnya untuk menyertai program kepimpinan dan pengimarahan masjid. Beta sukacita mengambil maklum bahawa Kupu SB sentiasa mengemaskan kurikulum pengajiannya tanpa mengabaikan objektif utama, melahirkan para graduan yang bertakwa. Beta juga sukacita mengetahui bahawa Kupu SB sentiasa berusaha untuk memantapkan program-program co-curriculumnya. Dan yang terbaru, Kupu SB dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid telah mula mengaturkan pelajar-pelajarnya untuk menyertai program kepimpinan dan pengimarahan masjid di masjid-masjid yang bersesuaian. Sehubungan itu, tentu pihak Kupu SB juga boleh memainkan peranan membimbing bagaimana untuk memberikan kefahaman yang betul kepada generasi muda mengenai penggunaan media sosial dan sekaligus mengenai pengurusan masjid bagi para pegawai, imam, bilal, pelapis imam dan ahli jawatan kuasa takmir masjid. Pada hemat beta, Kupu SB juga mempunyai potensi dalam melahirkan para guru yang bukan sahaja mendidik dalam pengajian Islam, bahkan subjek-subjek umum yang lain juga. Dalam majlis Convocation ke-11 2021 yang lepas, beta telah memperkenankan penubuhan Fakulti Pendidikan Sains Kemasyarakatan. Baginda mengakhiri titah dengan merafakkan doa agar Kupu SB sentiasa berada di landasan yang betul. Akhirnya, beta merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan khusus kepada semua warga Kupu SB, terutama kepada pengerusi dan ahli-ahli majlis College University, rais, pegawai-pegawai utama, ahli-ahli akademik, serta kaki tangan sekalian di atas khidmat yang telah mereka sumbangkan kerana Allah juga. Marilah kita terus berdoa semoga Kupu SB sentiasa berada di landasan yang betul kerana Allah Subhanahu wa taala. 234 graduan menerima ijazah Doktor Falsafah Perguruan Ugama, Sarjana Perguruan Ugama, Sarjana Muda Perguruan Ugama, Diploma Lanjutan dan Diploma pada Majlis Convocation ke-13 Kupu SB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor Kupu SB berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah dan diploma kepada para graduan. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan.
Keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i, dan Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Bacaan Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13 hingga 16 diperdengarkan oleh para graduan. Rais Kupu SB dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh usaha Kupu SB dalam meningkatkan kefahaman masyarakat dan membina saksiah pelajar. Beberapa siri coaching telah diadakan, begitu juga bengkel teknologi digital dalam pengejaran di samping menilai kesesuaian mekanisme artificial intelligence dalam lanskap akademik dan intelektual. Ampun beribu ampun. Dalam konteks antarabangsa pula, Alhamdulillah Kupu SB sentiasa membuka ruang seluas-luasnya dalam memberikan kerjasama dan bantuan kepada universiti-universiti sahabat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah dan diploma kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation. Allahu Akbar walillahil hamd. Daripada 234 graduan, 3 graduan menerima ijazah Doktor Falsafah, 11 menerima ijazah sarjana, 61 menerima diploma perguruan agama lepasan ijazah, 71 menerima sarjana muda perguruan agama, 76 menerima diploma tertinggi perguruan agama dan 12 menerima diploma pengajian dalam bidang penghususan. Sebagai institusi pengajian tinggi perguruan agama, Kupu SB bertanggungjawab melahirkan pendidik dan pemimpin bertakwa dan berwibawa. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah dijemput oleh ibu. Terima kasih. Kupu SB memastikan setiap pelajar bersedia dengan perubahan dan memegang kukuh ajaran agama berpandukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin,
Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyifatkan bahawa lawatan Tuan Yang Terutama Seta Tawisin, Perdana Menteri Kerajaan Thailand, mencerminkan hubungan erat yang sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Thailand. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat bersama Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Thailand bagi majlis perjumpaan dua hala yang berlangsung di Baitul Mesyuarah Istana Nurul Iman petang tadi. Terdahulu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Kerajaan Thailand di Ceradi Laila Kencana Istana Nurul Iman. Berangkat sama ke majlis menghadap tersebut ialah ahli-ahli kerabat diraja. Sebelum majlis menghadap, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat mengalu-alukan Tuan Yang Terutama dan seterusnya memperkenalkan Tuan Yang Terutama kepada ahli-ahli kerabat diraja. Turut hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Menteri Pengiring. Selepas majlis menghadap, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat bersama Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Thailand bagi majlis perjumpaan dua hala yang berlangsung di Baitul Mesyuarah. Semasa majlis perjumpaan, perbincangan telah menyentuh mengenai kerjasama dua hala dalam pelbagai sektor termasuk tenaga, keselamatan, makanan, pertanian, perikanan, pendidikan, pelancongan, kesihatan, pertukaran antara rakyat serta penerokaan peluang-peluang pelaburan masa akan datang dalam bidang-bidang yang berkepentingan bersama kepada kedua-dua buah negara. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengalu-alukan Tuan Yang Terutama dan delegasi yang buat pertama kali mengadakan lawatan rasmi ke negara Brunei Darussalam dan seterusnya menzahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Thailand. Baginda menyifatkan lawatan Tuan Yang Terutama mencerminkan hubungan erat yang sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Thailand. Dalam titah, Baginda menzahirkan kegembiraan bagi sambutan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik pada tahun depan. I look forward to working closely with you to further enhance the goodwill and friendship between our countries and people. Prime Minister, my condolences and sympathies to the bereaved families and communities who have lost their loved ones in the ongoing conflict in the Middle East. We hope that the international community can come in to facilitate the ceasefire and avoid more loss of innocent lives. Tuan Yang Terutama dalam ucapan balas menzahirkan kegembiraan dengan sambutan ulang tahun hubungan diplomatik. We are very satisfied with the friendly relations that Brunei have with us in all common interests. We have had good cooperation in the past between Brunei investment agencies and the Exim Bank and the Government Pension Fund of Thailand, in which I believe they are having a meeting today as well.
Tuan Yang Terutama Seta Tawisin, Perdana Menteri Kerajaan Thailand beserta rombongan tiba di negara Brunei Darussalam petang tadi bagi lawatan rasmi selama 2 hari. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Wakil Pribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama. Juga hadir bagi mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Kerajaan Thailand ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Menteri Pengiring. Duli Yang Teramat Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama melintasi barisan kawalan kehormatan. Tuan Yang Terutama seterusnya diperkenalkan kepada ketua-ketua perwakilan asing di negara Brunei Darussalam serta setiausaha tetap daripada Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Duli Yang Teramat Mulia juga disembahkenalkan kepada rombongan Tuan Yang Terutama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Perancis pada 13 hingga 14 Oktober 2023. Keberangkatan rasmi tersebut adalah atas jemputan Tuan Yang Terutama Emmanuel Macron, Presiden Republik Perancis. Semasa keberangkatan rasmi nanti, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijangka mengadakan perjumpaan bersama Presiden Republik Perancis bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama ke arah mengukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Perancis. Negara Brunei Darussalam dan Republik Perancis telah menubuhkan hubungan diplomatik pada bulan Mei 1984 dan sejak itu, kedua-dua buah negara mempunyai kerjasama yang luas dalam bidang ekonomi, tenaga, pertahanan, pendidikan dan kebudayaan. Kali terakhir Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke Republik Perancis bagi keberangkatan rasmi adalah pada tahun 2008. Satu dari 8 individu mengalami penyakit kecelaruan mental yang menjejaskan kesihatan fizikal, kesejahteraan hidup, hubungan dengan orang lain dan sumber pendapatan mereka. Masalah kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak dan remaja juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Antara sebab-sebab yang menyumbang kepada masalah ini termasuk masalah kewangan disebabkan keadaan ekonomi global yang tidak menentu di tempat kerja dan lain-lain. Menteri Kesihatan menyatakan demikian semasa majlis perasmian Simposium Kesihatan Mental sempena Hari Kesihatan Mental 2023 pagi tadi dengan tema Kesihatan Mental adalah Hak Asasi Manusia. Majlis diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menjelaskan stigma atau prasangka buruk mengenai isu-isu berkenaan kesihatan mental adalah salah satu penghalang terbesar bagi seseorang untuk tampil ke hadapan dan mendapatkan hak mereka untuk menerima rawatan. Kesihatan mental bukan saja satu hak asasi manusia, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama dan bukan pula tanggungjawab yang terhad kepada agensi-agensi kerajaan yang tertentu. Masing-masing mempunyai peranan untuk meningkatkan usaha ke arah menegakkan hak setiap manusia untuk mencapai kesihatan mental yang terbaik.
Simposium diserikan dengan sesi pengongsian ilmu berkaitan tema Mental Health in the Workplace, Universal Rights for All yang dibincangkan oleh 3 ahli panel. Majlis dikendalikan bersama oleh Pusat Promosi Kesihatan, Jabatan Psikiatri, Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Solihah dan Perkhidmatan Psikologi Klinikal dan Masyarakat. Sementara itu, di sebelah petang, Simposium Kesihatan Mental mengongsikan mengenai pengetahuan kesihatan mental. Hadir Haji Awang Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Simposium juga membincangkan mengenai cara menjaga kesihatan mental dan mengetahui simptom menghadapi masalah mental. Atas perkara kebaikan. Alhamdulillah lah kita ni dapat raikan bersamalah untuk meningkatkan kita ni punya kesedaran ilmu pengetahuan tentang kesihatan mental. Tahun ini berbeza dengan tahun-tahun yang lain, tapi selaras dengan tema yang untuk tahunan ni agaknya tumpuan itu ialah kepada kesihatan mental di tempat kerja. Kementerian Pendidikan melalui Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan Jabatan Pengurusan Pendidik mengadakan majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW bertema Sunnah Dihayati, Hidup Diberkati. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Utama Jabatan Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Hadir Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Ceramah khas bertajuk Muhammad Al-Mustafa Insan Terpilih disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salihuddin, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Majlis tersebut diraikan setiap tahun bagi meningkatkan rasa kecintaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasulullah SAW adalah berpanjangan sehinggalah hari kiamat. Meskipun negara Brunei Darussalam sebuah negara yang kecil namun mempunyai potensi bagi kepelbagaian dan kemakmuran ekonomi serta dikenali dengan komitmennya kepada dasar syariah dan Islam. Perkara tersebut antara yang dijelaskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang disampaikan oleh Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi semasa Forum ASEAN Masa Depan Kewangan. Majlis berlangsung pagi tadi di The Empire Brunei Jerudong. Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid juga berkata faktor-faktor alam sekitar, sosial dan tadbir urus berubah ke teras pembuat keputusan kewangan dan penting kepada pertumbuhan yang mampan dan pelaburan yang bertanggungjawab. It is wise for Brunei to establish a regulatory framework that balances innovation with security. In this regard, we must also not ignore the rising tide of cybercrimes. Strengthening our cybersecurity measures is not an option but a necessity. Dengan tema Central Bank Digital Currencies in ASEAN, ahli-ahli panel forum antaranya membincangkan mengenai isu-isu berkaitan mata wang digital di ASEAN. Payment systems. So that's something that we think it's very. Sempena Hari Pos Sedunia, Jabatan Perkhidmatan Pos, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi petang tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin, tahlil, doa kesyukuran dan sembahyang fardu asar. Majlis diadakan di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brakas. Hadir Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Info Komunikasi Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis juga dikhususkan bagi para pegawai dan kaki tangan Jabatan Perkhidmatan Pos yang kembali ke rahmatullah serta doa menghindari dari wabak COVID-19 dan memperingati ulang tahun penubuhan Jabatan Perkhidmatan Pos ke-117.
Sebagai sebuah institusi perguruan agama yang unggul, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB berperanan melahirkan guru agama yang amanah dalam meneruskan agenda pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Bagi para graduan yang baru saja menamatkan pengajian, ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh akan dimanfaatkan sebaiknya demi bangsa, agama dan negara. Para graduan yang ingin berjinak-jinak ataupun sudah berada di alam pekerjaan perlu sentiasa dahagakan ilmu. Okey, kerana kita ni dah boleh statik untuk berhenti di mana kita ni berada. Paling penting sekali kita ni terus belajar dan terus belajar kerana kita ni melihat bahawa peluang-peluang yang ada di negara Brunei Darussalam ini termasuk khususnya Kupu SB dan juga IPT pengajian tinggi lain. Kejayaan saya ni bukannya hasil saya sendiri tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga, dan juga kalau untuk amalan-amalan itu buat amalan macam biasa, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Pepatah Arab ada berkata, al-ilmu bila amal kasyajari bila tamar. Artinya ilmu itu jika tidak diamalkan samalah seperti pokok yang tidak berbuah. Kami orang luar sekali datang Brunei, banyaklah cabarannya, banyak pengalaman yang dapat dari Kupu tu. Mesti sabar pasal tadi bukan orang sini, mesti tahu bahasanya, latih untuk diri ani bersabar itulah. Delegasi Institut Pengajian Tinggi yang terdiri daripada 5 belia akan menyertai program Pemimpin Muda ASEAN 2023 selama 5 hari bermula 10 hingga 14 Oktober 2023 di Jakarta, Indonesia. Rombongan berlepas meninggalkan negara semalam. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dayang Zainab binti Haji Morshidi, pengarah pembangunan belia dan sukan. Sepanjang program, mereka akan menghadiri sesi orientasi, kelas kepimpinan, sesi perbincangan bersama alumni ASEAN Youth Fellowship serta mengadakan beberapa lawatan. Program kali ini menumpukan kepada 3 tajuk utama iaitu iklim dan kemampanan, pertumbuhan digital dan masa depan kerja. Negara Brunei Darussalam memasuki tempoh peralihan monsun iaitu selepas monsun barat daya dan sebelum memasuki monsun timur laut. Tempoh peralihan monsun dijangka berterusan sehingga hujung bulan November ini. Sepanjang tempoh tersebut, kesan angin tempatan akan mempengaruhi cuaca harian. Keadaan cuaca aktif diramalkan bermula hari ini sehingga awal pagi hari Ahad 15 Oktober dengan hujan lebat berpetir sekali-sekala menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat berpetir. Di perairan Brunei, keadaan laut pada amnya berombak diparas sedikit di bawah 1 meter. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama memaklumkan mengenai status produk Thermopure jenama My Vitamins dan Impact Bar jenama My Protein yang dijual di pasaraya dan kedai di negara ini. Merujuk maklumat yang diterima daripada syarikat THG PLC United Kingdom, Thermopure jenama My Vitamins mengandungi beef gelatin dan Impact Bar jenama My Protein mengandungi hydrolyzed beef gelatin. Tidak mempunyai pensijilan halal dari mana-mana badan pensijilan halal yang diiktiraf. Oleh yang demikian, arahan pengasingan serta-merta telah dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Syariah kepada syarikat pengimport terbabit. Pihak pengimport juga telah memaklumkan kepada pemilik pasaraya dan kedai untuk mengasingkan produk-produk tersebut ke ruang non-halal section.
Para pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk di negara ini diingatkan untuk lebih peka dengan memastikan produk-produk yang halal tidak bercampur dengan yang tidak halal atau yang diragui kehalalannya. Seorang lelaki warga negara Indonesia didenda RM88,500 atau 19 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda atas kesalahan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Nandang Permana, 31 tahun, dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan dan mengaku bersalah kerana menyimpan 120 karton dan 11 paket rokok pelbagai jenis tanpa permit dan kebenaran yang sah. Semua barang tegahan dirampas untuk dimusnahkan. Manakala wang tunai RM574 dan $5 Singapura hasil penjualan rokok dihukum rampas untuk tindakan lanjut. Tawaran tertutup bagi tanda pengenalan kenderaan TPK 3 dan 4 angka siri BBF dibukakan melalui nombor kod Click Add and Bid mulai hari ini 10 Oktober 2023. Jabatan Pengangkutan Darat JPD dalam siaran akhbarnya menyatakan TPK tersebut dilaksanakan secara dalam talian melalui laman sesawang nomborku www.nomborku.gov.bn selama 2 minggu mulai 10 hingga 24 Oktober. Dalam tempoh tersebut, semua TPK dari BBF 100 hingga BBF 9999 ditawarkan kepada orang ramai. Bagi keterangan lanjut, layari laman sesawang www.nomborku.gov.bn atau hubungi JPD semasa waktu pejabat melalui talian WhatsApp 7181641, talian Darussalam 123, email ke info_ltd@jpd.gov.bn dan Instagram @jpd.bn. Perkembangan pusingan kelayakan kejohanan futsal Piala AFC 2024. Skuad Kebangsaan Negara Brunei Darussalam meneruskan saingan mereka semalam menentang Bahrain dalam aksi kumpulan F. Dalam perlawanan tersebut, Bahrain menewaskan skuad kebangsaan dengan jaringan 6-1. Skuad kebangsaan seterusnya akan meneruskan perlawanan menentang Timor Leste esok. Bola keranjang Piala Lausanne 2023. GHK Motors dan Autocare masing-masing melakar kemenangan kedua mereka dalam aksi perlawanan semalam di gelanggang BBA Batu Bersurat Gadong. Bagi kategori veteran antara GHK Motors dengan Readymix, GHK menewaskan Readymix dengan kiraan 102 berbalas 86. Sementara itu, dalam aksi kategori terbuka, Anta Brunei kalah kepada Autocare 66 berbalas 78.